Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين ربي زدنا علما وارزقنا منك فهما وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون حسنا اللهم آمين يا رب العالمين أما بعد. Apa khabar sahabat-sahabat sidang penonton Dewan Dakwah Negara yang dirahmati lagi dikasihi Allah pada pagi ini. Moga-moga kita semua dalam keadaan baik. Allah kurniakan kesihatan dan keafiatan. Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan yang terbaik untuk kita. Tiada perlindungan yang terbaik melainkan perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tiada pertolongan yang terbaik melainkan pertolongan itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mohonlah sungguh-sungguh perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan kita akan berada dalam lockdown pada esok kan, bermula pada 1 Jun, esok harilah. Jadi hari ini mungkin ada ramai yang akan keluar juga untuk mencari barang keperluan. Ala kulli hal, saya mengharapkan tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala tidak panic buying dan kita tidak melakukan pembelian secara mengejut kan, sampai pergi ke pasar raya ramai-ramai dan sebagainya walaupun beratur dan sebagainya, tetapi itu merupakan satu suasana yang kurang elok. Kerana apa? Kerana kerajaan pun dah umumkan bahawa perniagaan runcit ini kan berterusan, maksudnya tidak ada yang tutup. Boleh kita pergi, cumanya dalam keadaan terkawal waktu-waktu nanti lockdown. Jadi tuan-tuan, sahabat-sahabat yang dirahmati lagi dikasihi Allah, dan kita teruskan berdoa sama-sama. Pertama, kalau ada di kalangan kita, jiran tetangga kita, sahabat andai kita, saudara mara kita yang kita dengar, yang kita tahu terkena dengan wabak COVID-19 ini, maka doakanlah mereka terus menerus. Moga-moga Allah berikan keafiatan kepada mereka. Allah berikan kesembuhan kepada mereka. Allah berikan kesihatan yang baik untuk mereka. Dan berikanlah semangat-semangat yang positif untuk mereka. Moga-moga mereka kuat dan terus berjuang melawan virus COVID-19 ini yang ada pada diri mereka, insya-Allah. Dan terus kita berdoa juga untuk semua umat Islam dan untuk dunia kan, agar semua bala dan wabak ini Allah Subhanahu wa taala angkat daripada muka bumi ini dan kita dapat kembali seperti mana biasa. Walaupun mungkin ianya satu ujian bagi diri kita dan semua. Kerana apa? Yang sakit memang telah diuji, yang sihat pun telah diuji. Dalam keadaan kita kena kurung, dalam keadaan kita kena duduk rumah dan sebagainya, maka letakkanlah rasa kesyukuran itu pada Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana kita masih diberikan kesihatan dan keafiatan. Yang sakit dan sebagainya, letakkan juga rasa kesyukuran itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga dengan asbab kesakitan tadi Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa kita, insya-Allah. Dan seterusnya, tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi Allah, walaupun dalam keadaan kita pandemik, lockdown dan sebagainya, kan, tetapi ada yang lebih berganda-ganda ujiannya, seperti mana
saudara-saudara mara kita, umat Islam kita yang berada di bumi Palestin, bumi Gaza, bumi kiblat pertama umat Islam, iaitu di Al-Aqsa Al-Sharif, di Gaza sana, di Palestin, yang mana bukan sekadar dalam keadaan pandemik COVID-19 ini mereka berlawan dengan COVID-19, tapi mereka berjuang mempertahankan agamanya, mempertahankan tanah airnya, mempertahankan maruah mereka, ahli keluarga mereka, harta benda mereka daripada Zionis, laknatullah Israel. Jadi itu perjuangan yang sangat luar biasa. Jadi kita masih lagi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan kita lihat peperangan yang berlaku dan serangan-serangan yang berlaku yang dilakukan oleh Israel, laknatullah Zionis, kan, mereka bukan sekadar nak memerangi, kan, orang kata tentera dengan tentera, tetapi rakyat awam, kan, masyarakat awam, umat Islam awam, semua dirosakkan, dibunuh, kan, anak-anak kecil dibunuh. Malah kita lihat hospital yang menjadi tempat rawatan COVID-19 di Palestin, di Gaza itu sendiri pun dibom oleh Zionis, laknatullah. Berapa kejamnya mereka ini, berapa zalimnya mereka ini. Jadi tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala, inilah merupakan perkara yang perlu kita syukuri terhadap nikmat-nikmat Allah. Jadi bila disebut tentang nikmat syukur ini, saya nak cerita tentang Palestin ini, tuan-tuan, sebagai kiblat pertama umat Islam. Tetapi nak juga menceritakan tentang nilai syukur kita ini terlebih dahulu sebagai mukadimahnya. Bila kita berada dalam ujian, kita berada dalam lockdown, kita tidak boleh keluar, PKP dan sebagainya. Tetapi cuba kita bayangkan bagaimana umat Islam di Palestin bukan sekadar COVID, tetapi peperangan menentang Zionis, hilang harta benda, hilang kematian ahli keluarga, sebatang kara, susah hendak makan, kan. Dah lama dah mereka ini terkurung di dalam bumi Gaza. Mereka terkurung dalam bumi Palestin itu, dalam negara mereka, tanah air mereka sendiri. Tetapi mereka tetap sabar dan bersyukur. Jadi kita sebenarnya lebih-lebih lagi lah kena rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang Allah SWT berikan kepada kita sebagai ujian ini. Syukur terlebih dahulu, sabar, kemudian sentiasalah kita meminta pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Kita minta pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala itu dengan memperbanyakkan solat, bukan memperbanyakkan solat fardu. Solat fardu itu memang satu kewajipan taklif kepada kita. Tapi dengan kita memperbanyakkan solat-solat sunat, dengan kita buat solat-solat hajat, kita buat solat taubat, kita buat solat sunat qabliyah dan ba'diyah, kita jaga solat-solat nawafil dan sebagainya, dan sentiasa kita mempertingkatkan amal-amal sunat kita dengan kita menghubungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pertolongan Allah itu qarib, insya-Allah nasrun minallah wa fathun qarib. Kita mengharapkan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala dan jalan-jalan keluar yang baik datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah tuan-tuan tanda kita nak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita, sekeliling kita. Sentiasalah para ulama sufi mengajarkan kepada kita, kita melihat orang yang berada di bawah kita. Kita melihat orang yang berada di bawah kita. Kalau kita susah dalam keadaan kita berada pada hari ini, kita lihat ada yang lagi susah daripada kita dalam menghadapi pandemik COVID-19 ini. Kalau kita rasa tak makan, sukar untuk mencari makan, kita kais pagi makan pagi, kais petang makan petang, tetapi kita masih ada pekerjaan untuk kita kais, ada benda yang untuk kita kais. Tetapi ada orang tak tahu nak kais apa dah, tuan-tuan. Nak kais apa pun tak tahu. Cuba kita bayangkan. Jadi bila kita berhadapan dengan macam ni, kita kena lebih banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita kena lebih banyak bersabar. Dan kemudian kita melihat mereka yang berada lebih teruk daripada kita. Kerana dengan melihat mereka yang lebih teruk daripada kita akan merasakan sifat syukur dan insaf untuk diri kita. Hanya secebis sahaja ujian Allah Subhanahu wa taala beri. Dan tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi Allah, nanti orang kata ustaz cakap senang. Tidak, kita hadapi, kita tidak tahu. Betul tuan-tuan. Betul, saya tak nafikan. Dan kita tidak memikulnya, kita tidak mengetahui berat bebanannya. Tapi
saya menyampaikan itulah kan kata-kata yang disebut oleh para ulama kita, itulah yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para salafun salih. Maka setiap orang ujiannya berbeza-beza, kan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Insya-Allah moga-moga Allah uji kita dengan apa yang kita mampu, insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi Allah. Sebab itu saya sebut tadi, bila kita nak melihat ujian yang datang, kita lihat kepada umat Islam yang berada di Palestin sebagai kiblat pertama umat Islam. Allah Subhanahu wa taala sebut, Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Allah Subhanahu wa taala sebut, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Allazi barakna. Allah sebut allazi barakna haulahu, yang kami berkati di sekitar, di sekeliling. Masya Allah. Bumi Al-Aqsa, bumi yang penuh dengan keberkatan sebagai kiblat pertama umat Islam. Bumi yang Allah Subhanahu wa taala suruh kita pergi. Sehingga Nabi SAW sebut dalam satu hadis, la tashaddu rihal illa bi salasil masajid. Kan? Nabi suruh kita bersusah payah. La tashaddu rihal. Nabi kata, tak perlulah kamu untuk bersusah payah, melainkan kamu kena bersusah payah untuk pergi kepada 3 masjid. Maksudnya kalau kita pergi bersusah payah ni, kumpul duit sikit demi sedikit, walaupun kita pergi itu dengan harta benda, walaupun kita pergi itu dengan susah payah, dengan emosi dan sebagainya, Nabi kata pergilah 3 masjid ini. Masjidil Haram, Makkahul Mukarramah, Masjid Nabawi, Madinatul Munawwarah, Masjid Aqsa di Palestin. Nabi suruh kita pergi. Kerana apa? Di situ ada ganjaran pahala yang besar. Bila mana kita bersembahyang, bila kita beribadah. Itu sebagai kiblat pertama yang penuh dengan keberkatan. Allazi barakna. Allah Subhanahu wa taala sendiri menyatakan bagaimana bumi Aqsa itu bumi yang penuh dengan keberkatan. Bumi, bila sebut sebagai bumi yang penuh dengan keberkatan, inilah yang kita selalu sebut bumi wakafan umat Islam. Bumi yang telah diwakafkan kepada umat Islam. Bumi yang jadi perjuangan berantai, silih berganti pejuang-pejuang Islam. Daripada sebelum daripada ini lagi kita lihat kan, bagaimana Nabi Musa AS juga berhijrah ke bumi Palestin. Bagaimana Nabi Allah Ibrahim juga. Bagaimana dengan Nabi Allah Daud. Dan juga Nabi-Nabi selain daripada Nabi-Nabi yang saya sebutkan tadi. Semuanya berjuang dan berada di bumi Palestin. Nabi Isa AS berada di bumi Palestin. Maksudnya kalau kita lihat kan, penuh bumi Palestin dengan keberkatan. Keberkatan siapa? Keberkatan para Nabi yang memang menghidupkan bumi Palestin ini. Jejak-jejak langkah para Nabi itu berada di kiblat pertama umat Islam, iaitu di bumi Palestin. Yang kedua, tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bumi Palestin ini merupakan bumi yang kita sebut sebagai kiblat pertama umat Islam. Kita baca dalam surah Al-Baqarah pada juzuk yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana kiblat pertama kita itu iaitu di Baitul Maqdis di Palestin, kemudian barulah dipindahkan ke Makkahul Mukarramah. Nak ceritanya, tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala, pentingnya bumi Palestin ini sebagai bumi wakafan umat Islam, sehingga kita lihat bagaimana perjuangan-perjuangan bukan para nabi sahaja yang berada di bumi Palestin, tetapi pejuang-pejuang Islam dengan Sayyidina Umar, kemudian berganti kepada khalifah-khalifah Islam, Salahuddin Al-Ayyubi, Nuruddin Zinki, Sultan Muhammad Al-Fatih, tuan-tuan, sehingga kerajaan Turki Osmaniyah yang terakhir juga mempertahankan bumi Palestin, bumi umat Islam. Dan hari ini kiblat pertama kita iaitu Palestin, bumi Al-Aqsa ini telah kita sebut dijajah, walaupun Aqsa itu terbahagi kepada 4. Ada kawasan Muslim, ada kawasan Kristian,
Tuan-tuan, ada kawasan golongan-golongan Yahudi dan sebagainya. Tetapi kita lihat bagaimana Zionis ini, mereka sentiasa memusuhi umat Islam, mereka sentiasa tidak puas hati dengan umat Islam. Hari ini mereka cuba ambil tanah-tanah umat Islam yang berada di bumi Palestin. Dan tak habis dengan cerita sejarah punya kawasan, nak ambil seruan pula tuan-tuan hari ini yang sedang bergelut. Dan semalam pun kita lihat bagaimana mereka menyerang rakyat Palestin, umat Islam. Kerana apa? Kerana nak mengambil tanah, halau daripada rumah. Kemudian sekarang ini mereka pula mengambil menyerang ataupun membuat satu provokasi dengan menangkap anak-anak pemimpin-pemimpin Hamas dan sebagainya, supaya nak pastikan pemimpin-pemimpin ini keluar. Mereka tidak puas hati, tuan-tuan. Tetapi itulah bumi Palestin ini, bumi yang Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan. Bila Allah takdirkan, ada orang kata, Ustaz, macam mana dengan bumi Palestin bergolak dan sebagainya. Tuan-tuan, inilah satu ujian yang Allah berikan kepada kita umat Islam seluruh dunia. Bila ditentukan di situ, itulah tempat bumi Palestin ini, sebenarnya di situlah nak ceritanya bagaimana jihad fi sabilillah. Allah sediakan bumi Palestin ini bumi perjuangan zaman berzaman sebagai satu jihad untuk umat Islam. Satu jihad. Kita lihat keliling Palestin aman. Jordan, Lebanon, Arab Saudi, Mesir masih aman lagi. Walaupun Syria dalam pergolakan, itu pergolakan dalaman. Tetapi bumi Palestin Allah sediakan kepada kita sebagai bumi perjuangan jihad umat Islam. Bukan umat Islam di Palestin sahaja, tetapi umat Islam di seluruh dunia. Bagaimana untuk mempertahankan Masjid Aqsa, kiblat pertama umat Islam. Ini perkara yang perlu kita sama-sama renungkan, tuan-tuan. Mungkin ramai yang dah sampai juga ke sana, tetapi lebih ramai lagi yang belum sampai ke bumi Al-Aqsa di Palestin. Tetapi kita yakin dan percaya, dan bila Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan bumi Palestin ini bergolak, bumi ini menjadi bumi jihad umat Islam, walaupun jasad kita tidak sampai, tetapi ruh kita sampai. Bagaimana kita nak pastikan ruh kita sampai ke kiblat pertama umat Islam yang disebut la tashaddur rihal illa bi salasat masjid? Mungkin kita dah sampai ke Masjid Aqsa, mungkin kita dah sampai ke Masjid Nabawi, kita telah sampai ke Masjidil Haram Mekah, tapi kita tidak pernah sampai lagi ke Masjidil Aqsa. Tapi tuan-tuan, walaupun tidak pernah sampai dengan jasad kita, pastikan roh kita tetap sampai. Bagaimana roh kita tetap sampai dengan jihadnya kita untuk kiblat pertama umat Islam? Tuan-tuan, dengan berdoa. Ini yang pertama, tuan-tuan. Kita nak pastikan kiblat pertama kita ini dipertahankan, bumi Aqsa ini dipertahankan, maka walaupun jasad kita tidak sampai, tapi jihad kita dengan kita sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar bumi Palestin ini dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa menurunkan tentera-tenteranya yang tidak disangka-sangka untuk membantu perjuangan-perjuangan umat Islam di bumi Palestin. Ini tuan-tuan, doa. Doa kita untuk bumi Palestin. Doa kita untuk rakyat Palestin yang sangat luar biasa. Dan kita tidak tahulah, tuan-tuan, macam mana kalau kita yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana iman kita, bagaimana kekuatan kita, tuan-tuan, mempertahankan bumi Palestin. Kita tidak tahu. Dan kita lihat bagaimana umat Islam, kan, orang-orang tua di sana yang walaupun mereka tidak ada kudrah yang kuat, tetapi semangat jihad yang kuat, mereka mempertahankan bumi Palestin. Jadi doa kita ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah terus memelihara bumi Palestin ini, memberikan kekuatan kepada umat Islam, memberikan kekuatan kepada saudara-saudara mara kita. Allah memberikan kekuatan kepada tentera-tentera Islam yang berada di sana, dan Allah turunkan tentera-tenteranya untuk mempertahankan bumi Palestin. Ini tuan-tuan, ini doa kita. Itu yang pertama. Roh kita mesti sampai ke kiblat pertama umat Islam.
Yang kedua, tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi Allah, bukan sekadar ruh dengan doa, harta kita juga kena sampai. Sebab kita tahu Palestin, Al-Aqsa, bumi wakafan umat Islam yang telah diperjuangkan turun-temurun zaman berzaman oleh perjuang-perjuang Islam yang saya sebut tadi, daripada zaman Sayyidina Umar, daripada zaman Salahuddin Al-Ayyubi, Nuruddin Zinki, Sultan Muhammad Al-Fatih, kerajaan Turki Uthmaniyah. Maksudnya bumi wakafan umat Islam. Maka perjuangan kita walaupun jasad dia tidak ada, tapi harta kita mestilah harta yang kita juga turut wakafkan untuk perjuangan umat Islam di bumi Al-Aqsa. Sekarang ini kita lihat berapa banyak masjid-masjid yang telah dirobohkan di bumi Aqsa. Kan, di Palestin, masjid yang telah dibina, diroboh, dibom oleh Zionis. Rumah-rumah yang menjadi tempat tinggal umat Islam di Palestin dimusnahkan. Bukan sekadar rumah, bukan sekadar masjid, hospital dihitam. Kan, rumah-rumah kebajikan yang membantu umat Islam di Palestin juga dimusnahkan oleh Zionis, laknatullah. Maka tuan-tuan, walaupun jasad tidak ada, tetapi Al-Aqsa, bumi wakafan, kiblat kita yang pertama yang perlu kita pertahankan. Maka sampaikan harta kita kepada mereka. Sampaikan harta kita kepada mereka. Kita ada NGO, kan, saudara apa tuan-tuan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dah bercakap ni lupalah. Tuan-tuan, Nuri yang berada di Palestin, di Gaza, kita boleh salurkan. Kita melalui baru-baru ini melalui Tuan Guru Datuk Seri Haji Abdul Hadi Awang, melalui Menteri Timur Tengah, tuan-tuan, ada sediakan satu badan for Palestin, kan. Jadi kita bantu, tuan-tuan. Kita salurkan. Alhamdulillah, kita lihat dah 11 juta dah yang dapat kita kumpulkan untuk kita salurkan. Bukan suatu perkara yang mudah, tuan-tuan. Tetapi itulah yang kita kena pastikan. Walaupun jasad tak ada, tapi roh perjuangan kita kena ada dengan doa. Harta kita kena ada untuk bumi Aqsa. Mereka nak membangunkan masjid-masjid semula. Masjid-masjid yang telah dibina, bukan di Aqsa saja, tetapi di Palestin, di Gaza dan sebagainya. Dan untuk dibangunkan semula. Hospital dan sebagainya untuk dibangunkan semula. Kilang-kilang yang membuat roti, makanan dan sebagainya untuk dibangunkan. Maka pastikan harta kita sampaikan ke bumi Al-Aqsa, bumi Palestin, tuan-tuan. Ini merupakan perjuangan kita. Perjuangan kita untuk kiblat pertama kita, umat Islam. Sampaikan harta kita. Tetapi kena ingat, jangan sampaikan wakafan kita, harta kita itu ke pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Sebab dalam keadaan seperti ini, ramai juga yang mengambil peluang untuk mengambil kesempatan, menipu dan sebagainya. Itu yang kedua, tuan-tuan. Yang pertama tadi doa kita, roh doa kita kena sampai. Yang kedua, harta kita sebagai wakaf kepada Palestin kena sampai. Tak kisahlah berapa banyak yang kita nak beri, tuan-tuan. Ada banyak bagi banyak, ada sedikit bagi sikit. Yang penting ada sumbangan kita untuk bersama-sama dengan umat Islam di Palestin. Yang ketiga, tuan-tuan. Yang ketiga. Dan kita mengetahui tentang bagaimana kiblat pertama umat Islam ini dan sedang cuba dihancurkan. Cuba didoktrinkan oleh Zionis, Israel, musuh-musuh Islam dengan doktrin yang pelbagai. Dan kalau kita lihat bagaimana peperangan cyber yang berlaku pada hari ini, mereka mengatakan Muslim yang lebih jahat daripada. Kalau kita lihat penguasaan media-media masa hari ini, termasuklah Facebook yang kita gunakan, TikTok, Instagram, sampai bila ada video-video yang kita share, dia block, tuan-tuan. Block. Dia delete. Kan? Sebab apa? Sebab kita tahu mereka ini merupakan tali barut kepada Zionis. Mereka ini tali barut kepada Israel. Tetapi tuan-tuan, bukanlah bermaksud kita terus boykot. Tetapi kita menggunakan senjata mereka untuk menghentam mereka balik. Di sinilah kita kena memperjuangkan ideologi. Kena betul cara berfikir. Cara berfikir kita kena ada peperangan saraf.
Kan? Peperangan saraf ini peperangan ideologi, peperangan pemikiran yang kita juga kena perbetulkan. Yang pertama nak memperbetulkan cara kita berfikir ni apa tuan-tuan? Diri kita sendiri. Janganlah kita hidup dengan cara fikir kita, cara fikir Zionis. Hari ini kita nak mempertahankan Palestin sebagai kiblat pertama umat Islam. Tetapi dalam hidup kita ni, cara kita berfikir dan cara kita bertindak macam Zionis juga tuan-tuan. Sombong, angkuh, bongkak, makan harta haram, kan? Zalim kepada orang lain. Dan kita tak zalim kepada Zionis, kita zalim sesama kita umat Islam dalam Malaysia ini. Maka ini juga perkara yang perlu kita lihat. Bukan sekadar doa, bukan sekadar harta, tetapi kehidupan kita ini, pemikiran kita, tindak tanduk kita ini mestilah tindak tanduk yang betul mengikut apa yang diajar oleh Nabi SAW, apa yang diajar oleh Islam. Bukan kita bertindak seperti mana sifat-sifat Zionis. Zionis berada dekat Israel sana, yang menjajah bumi Palestin, negara Palestin. Tetapi kita membawa pemikiran mereka dalam kehidupan kita. Kita membawa tingkah laku mereka dalam kehidupan kita. Na'udzubillah. Bagaimana yang kita katakan kita memperjuangkan Palestin? Tapi orang yang benar-benar memperjuangkan Palestin bukan dia sekadar memperjuangkan dengan doa, bukan sekadar memperjuangkan dengan harta benda. Tapi kena ingat, ideologi, cara berfikir Zionis ini kena kita buang dalam hidup kita. Berapa ramai orang yang berfikir macam Zionis juga tuan-tuan. Bangun-bangun pagi, fikir nak makan siapa. Ada, tuan-tuan. Bukan sekadar nak fikir nak makan apa, nak makan dekat mana, nak beli makanan dekat mana. Tapi ada orang fikir, tuan-tuan, macam Zionis. Bangun pagi-pagi fikir, nak makan siapa? Ni korang ajar punya orang, tuan-tuan. Nak makan siapa, tuan-tuan? Siapa dia nak nipu? Siapa yang dia nak zalimi? Ini bukan sifat. Ini bukan sifat sebagai seorang Muslim. Kan? Kita nak berkata dalam hidup kita ini, tuan-tuan, bawalah kehidupan dengan Islam. Kan? Bawa kehidupan dengan Islam, tuan-tuan. Islam yang sebenar, ideologi, cara kita berfikir seorang Islam, cara kita bertindak dengan cara Islam. Bukan kita bertindak secara Zionis, bukan kita bertindak berfikir dengan seperti mana fahaman Zionis, tuan-tuan, menindas, zalim, bongkak, sombong, takabur. Itu merupakan sifat-sifat Zionis yang perlu kita pastikan tidak ada dalam diri kita. Kalau ada, kita kena kikis, buang jauh-jauh, tuan-tuan. Ini. Sebab kita buang, kita cerita tentang laknatullah, kan? Allah laknat Zionis, Allah laknat Israel. Sebab apa? Sebab mereka ni bangsa yang zalim. Kan? Pendatang yang zalim. Yang datang ke bumi umat Islam Palestin kemudian merampas tanah. Dahlah asalnya pendatang, tuan-tuan. Kemudian jadi zalim. Sebab apa? Sebab menindas, merampas tanah dan sebagainya. Zionis merampas tanah umat Islam. Tetapi kadang-kadang kita tidak sedar. Dalam lingkungan hidup kita ini, kita juga jadi orang yang macam perangai Zionis. Ini ideologi. Kan? Bergaduh soal harta di kalangan adik-beradik. Kan? Tuan-tuan. Sebab apa? Tamak. Ini ideologi. Cara berfikir, cara bertindak Zionis. Tapi kita lupa. Kan? Tanah sekangkang yang diwasiatkan oleh orang tua yang telah meninggal dunia. Tetapi ada orang yang kadang-kadang dia hanya sebagai penama tetapi nak jadi yang empunya. Itu perangai Zionis juga, tuan-tuan. Sebab apa? Mengambil hak bukan hak dia. Berapa ramai yang macam itu, tuan-tuan? Berapa ramai? Kita nak mempertahankan kiblat kita umat Islam kiblat umat Islam yang pertama iaitu Al-Aqsa. Kita nak memperjuangkan Palestin, kita nak memperjuangkan bumi Gaza, kita nak sama-sama membantu saudara mara kita di bumi Gaza. Doa betul, tuan-tuan. Doa. Infak tu betul. Tetapi yang paling bahaya juga dalam dunia akhir zaman ini, yang ketiga ini, tuan-tuan, iaitu cara kita berfikir dan cara kita bertindak. Jangan sampai kita juga berfikir dan bertindak macam Zionis dalam lingkungan kehidupan kita. Kita cerita kat sana, hebat. Kita lah cari maflah, pakai maflah, cari jersey, Palestin. Tapi dengan adik-beradik, kita makan harta haram. Kita tindas harta anak yatim.
kita ambil tanah adik-beradik kita yang asalnya diwakafkan ataupun dipusakakan oleh mak bapak, bergaduh adik-beradik. Tuan-tuan, jangan main-main. Tembok satu kaki pun bergaduh, tuan-tuan, hari ni. Berebut. Sanggup berkelahi. Tuan-tuan. Sebab apa? Sebab tak belajar hukum. Itu satu perkara. Kadang-kadang bukan soal tak belajar hukum, tapi tamak. Sifat tamak, sifat bongkak, sifat sombong, ini yang berlaku dalam dunia. Itu sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala, kan, bila orang tanya kenapalah Allah tak berikan kemenangan kepada bumi Palestin daripada dulu sampai sekarang, bumi Palestin. Inilah sesuatu perjuangan yang perlu kita faham. Tuan-tuan, jangan Allah takdirkan di situ ada Zionis yang sentiasa membuat kezaliman. Tapi kita kena fikir, adakah aku juga macam Zionis dalam kehidupan kita dekat Malaysia ini? Mengambil hak orang lain dan sebagainya yang bukan hak kita. Tuan-tuan, macam mana? Ini perkara yang perlu kita fikirkan. Bukan sekadar mengambil harta, mengambil tanah, mengambil jawatan. Pentadbiran Palestin itu patutnya diletakkan di bawah kerajaan Palestin. Tapi Israel yang berkuasa, tuan-tuan. Api dia berkuasa, sumber-sumbernya dia berkuasa, ketenteraan di sekeliling, border, immigration semua. Israel yang berkuasa. Dia mengambil hak jawatan yang sepatutnya diuruskan oleh umat Islam rakyat Palestin. Kita kata, tak patut. Kenapa kita fikir? Kalau kita pergi ke Al-Aqsa, sahabat-sahabat kita yang pernah pergi ke Al-Aqsa, dia fikir, Ustaz, kenapa border pun dijaga? Kita nak masuk Palestin, tetapi kita kena lalu Israel, kita bayar fee dengan Israel. Kita fikir. Kita fikir macam tu, tuan-tuan. Inilah jihad yang perlu kita fikir. Tapi kita tak pernah fikir. Kadang-kadang kita mengambil jawatan yang bukan hak kita. Kita mengambil jawatan secara zalim, menindas, padahal kita tidak layak. Ini perangai Zionis juga, tuan-tuan. Ini kena hati-hati sebab tu ideologi. Berfikir, cara kita bertindak, ini pun kita kena faham. Kita kena lihat bumi Al-Aqsa itu sebagai kiblat kita ini, apa yang Allah takdirkan untuk kita renung. Banyak sudut yang perlu kita renung. Banyak sudut yang perlu kita dapat muhasabah. Banyak sudut juga untuk kita berjuang, tuan-tuan. Doa, harta benda dan sebagainya. Untuk kita berjuang untuk bumi Al-Aqsa, bumi Palestin, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi Allah, ini sekadar renungan untuk kita bersama. Kita cerita tentang bumi Al-Aqsa, bumi Palestin, kiblat pertama umat Islam. Tapi kau sendiri tak semayang, babe. Kau sendiri tak semayang, macam mana, babe? Macam mana? Cerita ini kiblat pertama umat Islam yang perlu kita pertahan. Subuh pun kau tak bangun, babe. Macam mana? Azan pun subuh kau tak bangun. Masjid tutup gini. Masjid tutup itu SOP nak buat macam mana? Kita dalam keadaan critical, pandemik. Tapi yang kat rumah kau boleh semayang, kenapa kau tak semayang? Ni nak ceritanya macam itulah, tuan-tuan. Kita nak mempertahankan kiblat pertama umat Islam. Tapi kiblat yang ada ni, masjid apa yang kat rumah kita ni yang boleh kita sujud ni, tak sujud juga. Kadang-kadang kita pun kena muhasabah diri kita. Perjuangan kita ini bukan dengan nafsu, tapi perjuangan bumi Aqsa, kiblat pertama umat Islam, perjuangan dengan iman, perjuangan dengan takwa, perjuangan dengan ilmu, perjuangan dengan jihad yang benar, dengan cara bertindak yang benar. Itulah yang perlu kita fikirkan, tuan-tuan. Wallahu a'lam bisawab. Sekadar itu yang dapat saya sampaikan perkongsian untuk pagi ini dalam menceritakan sedikit tentang kiblah pertama umat Islam, yang mungkin isu-isu ini sudah hangat walaupun kita di Malaysia tentang lockdown mulai esok dan sebagainya, dengan angka-angka COVID-19 yang meningkat, ward ICU yang dah kritikal penuhnya,
kemudian bilik mayat pun tuan-tuan sampai pakai kontena dan sebagainya. Sementara ini nak ceritanya kita pun dalam keadaan kritikal, tapi inilah jihad kita, perjuangan kita untuk membantu pihak kerajaan, untuk bukan sekadar membantu pihak kerajaan tuan-tuan, tetapi untuk menyelamatkan nyawa sesama kita umat Islam. Kan, untuk kita ambil peri penting tanggungjawab kita sesama umat Islam. Ni kita fikir tentang perjuangan umat Islam di Palestin. Kan, nyawa mereka dibunuh oleh Zionis. Tetapi dalam keadaan kita berjuang dengan pandemik ini, kita mendedahkan orang lain dengan kematian, iaitu dengan jangkitan. Na'udzubillah. Jadi kita pun kena hati-hati. Jangan sampai kita menjadi penyebab. Jangan sampai kita membawa ataupun zaman kita terjangkit dan sebagainya. Maka pergerakan kita patuhlah SOP. Ini juga perjuangan kita. Supaya apa? Tidak ada orang yang mati, tuan-tuan, yang kena musibah. Kalau terkena juga kita dah patuh SOP, itu takdir Allah Subhanahu Wa Taala yang perlu kita sabar. InsyaAllah. Jadi itulah tuan-tuan sekadar yang dapat saya sampaikan pada pagi ini dan membicarakan kiblat pertama umat Islam, bumi Al-Aqsa, bumi Palestin, kan, bumi Gaza, bumi Aulia, bumi Anbiya, bumi para alim ulama, bumi syuhada, bumi perjuangan sehingga akhir zaman. Bumi wakafan kita umat Islam yang kita perlu cakna. Yang penting jangan sampai perangai-perangai Zionis itu ada dalam diri kita. Ideologi Zionis itu dalam diri kita. Na'udzubillah min. Jadi yang baik datang daripada Allah, yang kurang lemah itu dari kelemahan dan kekurangan diri saya sendiri. Mohon ampun dan maaf sama-sama tuan-tuan untuk sentiasa share, like FB Dewan Dakwah Negara, subscribe di laman YouTube, dan juga sekiranya tuan-tuan ingin menyumbang kepada program-program dakwah, tuan-tuan boleh lihat nombor akaun yang tertera di bawah untuk sama-sama menyumbang kepada majlis ataupun Dewan Dakwah Negara untuk terus melaksanakan aktiviti-aktiviti dakwah, insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat innahu ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.